A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Yang semuliakan tuan imam, fungsi dan jaga kursus masjid, yang bahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat dan semua penonton di Facebook. Saya nak dapat feedback daripada tuan-tuan semua macam mana dengan audio suara signal check 1 2 3 4 4 3 2 1 macam mana terima. Baik, malam ini giliran saya untuk bersama dengan tuan-tuan pada malam ni. Biasanya kita berada di masjid, tetapi dalam keadaan suasana pandemik COVID-19 ni, maka kita terhalang untuk berada di masjid dalam jumlah yang ramai. Jadi kita pihak masjid sudah pun mengambil inisiatif untuk kita adakan kuliah ini dalam bentuk secara dalam talian ataupun secara online. Baik, hari ini kuliah kita pada malam ni masih lagi menggunakan buku saya ini, iaitu buku Ruqsah Solat Kritikal Satu Jalan Keluar. Pada malam ni kita nak pergi lebih jauh sikit, macam mana kita nak manfaatkan buku ini dengan apa yang ada di dalamnya sebagai satu jalan keluar kepada kita di musim pandemik COVID-19 ni, yang kita duk balah sama sendiri. Kalau kita faham akan keadaan sebenarnya, maka tak jadi balah sama-sama kita. Sebab itulah saya nak tumpukan kepada perbincangan kita malam ni pada ruqsah salat kritikal lepaskah fardu ain kita. Kena tengok lepas tak lepas lagi bab fardu ain kita ni, terutama dalam suasana COVID-19 hari ni. Baik. Mari kita tengok sama-sama. Saya tulis buku ni berdasarkan kepada kitab-kitab yang ada ni, yang saya jadikan ianya sebagai rujukan sebanyak 80 buah kitab. 80 buah kitab, semuanya berdasarkan kepada sumber perundangan Islam yang disepakati dan juga yang tidak disepakati. Yang disepakati sebenarnya ada sumber perundangan Islam yang kita ambil hukum daripadanya, dia jadi haram ke, jadi halal ke. Yang pertama daripada Quran, yang kedua daripada hadis, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga daripada ijma' ulama, dan yang keempat qiyas. Hari ini saya nak tumpukan kepada ijma' ni, sebab apa yang berlaku hari ini lebih kepada ijma' ulama. Ijma' ni berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah juga sebenarnya. Baik, ijma' apa dia? Ijma' ialah kata sepakat semua ulama Islam yang mujtahid pada masa-masa tertentu selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sesuatu hukum syariat. Ini bermakna apabila para ulama bersepakat tentang sesuatu hukum syariah, iaitu sama ada wajib atau haram, atau sunat, atau makruh, atau harus, maka dia menjadi ijma'. Menjadi ijma'. Ijma' ulama kita kata. Apabila sesuatu hukum telah dicapai secara ijma', maka wajib bagi kita mentaati akan hukum tersebut. Dia seperti mana Quran, hadis. Bila ada ayat Quran, hujah daripada Quran ataupun hujah daripada hadis, wajib kita taat. Dan ijma' ni, apabila sudah ijma' ulama semasa, maka
menjadi wajib kita mentaati hukum tersebut. Baik. Apa yang berlaku baru ni, cuba kita dengar sikit apa yang disebut oleh Ustaz Syekh Faisal. Dia ni Qadi daerah Kota Star. Beliau telah mencetuskan kontroversi sehingga menimbulkan resah dan gelisah dalam bab dia mengulas tentang apa yang disebutkan oleh Ustazah Asma sebenarnya. Benda ni sesat dah sebenarnya, kini sesat dah. Cuma kita nak ambil pengajaran daripada situ macam mana. Baik, beliau telah mencetuskan kontroversi sehingga menimbulkan resah dan gelisah di kalangan umat Islam, terutama netizen. Apa yang dicetuskan sehingga menjadi kontroversi, iaitu Ustazah Asmah kata orang yang tak sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut dalam musim PKP ini, walaupun kerana tak boleh pergi masjid disebabkan PKP, dia kata berdosa dan wajib solat taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenyataan ustazah ni sebenarnya bercanggah dengan keputusan yang dibuat oleh ulama-ulama sedunia, bukan dekat ulama se-Malaysia, ulama masa kini, al-ulamaul mu'asirin, termasuklah di kalangan mufti-mufti yang ada dalam Malaysia. Ya. Apa yang Syekh Faisal sebutkan bahawa ini adalah ijma' ulama bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia, termasuk mufti-mufti yang ada di Malaysia ni. Saya nak tarik perhatian tuan-tuan dengan SOP yang berlaku hari ini. SOP ni sudah pun ijma' ulama di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Baru ni apabila Sahibus Samah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan mengeluarkan hukum haram merentas negeri balik kampung untuk beraya baru ni, haram. Apa jadi? Apa jadi pada orang kita? Masing-masing pakat carut maki. Ini hukum ini haram merentas negeri bukan daripada kepala otak Datuk Mufti. Bukan jadi fikir-fikir dia tengok kitab sebuah dua kitab. Tapi ini sudah pun ijma' ulama di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Maka orang kita pakat maki. Tengok apa budak-budak kita, dia maki terus. Pakat maki. Betul lah mufti sekarang menyesatkan balik kampung haram. Mufti yang buat keputusan ni anak anjing dipanggil mufti. Sedangkan benda ni sudah ijma' ulama satu dunia. Maka bila ijma' satu dunia, jangan satu dunia, satu Malaysia ijma', ia sudah menjadi suatu hukum yang telah dicapai secara ijma', maka hukumnya wajib kita mentaati hukum tersebut. Bila ulama keluarkan hukum begini, Sahibus Samah Datuk Mufti Wilayah keluarkan hukum haram merentas negeri berdasarkan pada maslahah yang ada, maka pakat maki rentas negeri mufti cakap haram. Menteri babi Pukimak, anda tengok dia maki, ya Allah, memang babi pokok ni, ya Allah. Orang kita dah jadi gini. Sebab apa? Kita nak tengok malam ni. Mufti ni dah ada tanda salib kat dahi ni. Astagfirullahalazim. Ini dah gila babi. Ni orang kita. Bila mufti sebut begitu, ini bukan daripada pemikiran dia, tapi dia sudah menjadi ijma' ulama. Bila ijma' ulama, maka dia menjadi wajib kita taati. Baik, sebab apa gini? Ini bermakna norma baru yang kita hadapi sekarang ni ini sudah pun diijma'kan oleh ulama satu dunia. Maka menjadi wajib kita taati. Seperti mana yang saya sebutkan tadi. Tambah pula ada kaedah usul fiqh pula. Al-adah muhakkamah. Adat boleh jadi hukum, undang-undang boleh jadi hukum, peraturan boleh jadi hukum, SOP boleh jadi hukum. Kita semayang sedepa seorang ni, ini hukum ke undang-undang? Ramai jawab ini adalah undang-undang. Asalnya undang-undang, SOP ni undang-undang, tetapi berdasarkan kepada kaedah usul fiqh al-adah muhakkamah, SOP itu boleh menjadi hukum.
Allahu Akbar. Orang kita tak mengaji bab ni. Orang tak mengaji. Jadi SOP ni adalah berkaitan dengan persoalan hukum, bukan hanya persoalan undang-undang. Jadi kita sekarang ni tidak berada dalam suasana. Kalau tengok dalam buku ni, saya nak minta sangat kita fahamilah. Tok Guru saya minta saya masukkan bab azimah dan ruksah. Bab azimah dan ruksah dalam ni, bila masyarakat kita faham akan bab azimah dan ruksah ni, maka tidak jadi timbul nak duk maki mufti apa, duk kata babi dan anjing mufti. Allahu Akbar. Allah, saya cukup bimbang. Ya. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada feedback tak daripada orang kita? Suara comel tak comel? Boleh dengar tak dengar? Mudah-mudahan saya dah dapat feedback lagi sebenarnya. Baik. Azimah dan ruksah. Apa dia azimah dan ruksah? Saya cerita dalam bab yang kedua. Kalaulah kita faham apa maksud azimah dan ruksah ini, maka kita tidak akan persoalkan benda itu. Baik, saya nak tarik perhatian tuan-tuan malam ni. Kita tak sembahyang Jumaat sebenarnya berdosa ke tak? Dalam keadaan begini kita tak lagi sembahyang Jumaat. Ini esok lusa ni nak sembahyang Jumaat pula. Kita tak sembahyang Jumaat berapa minggu dah? 1, 2, 3 minggu dah. Masuk 4 dah. Berdosa tak kita? Saya nak cerita malam ni berdasar kepada azimah dan ruksah ini, maka kita sebenarnya bukan hanya tidak berdosa dengan Allah Ta'ala, tetapi dapat pahala. Pelik tak? Tak pelik. Ada saya nak tunjuk malam ni. Baik, alhamdulillah. Ramai yang tu daripada Kuantan jelas, alhamdulillah. Dr. Said Abdul Ghafran, suara Kemah Kemi. Okey, cantik. Baik. Kita pergi lagi. Adakah berdosa kita tinggal Jumaat? Berdasarkan, ingatlah, sumber perundangan Islam tadi, yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang tiga ijma'. Dalam bab tinggal Jumaat ni ada satu hadis Nabi SAW. Idza maradal 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu iman sahihan. Bukan apabila seorang hamba itu sakit atau bermusafir. Dah kita sakit dah sekarang ni. Ada orang sakit, ada yang tidak. Sekarang ni kita tak cakap hanya orang yang sakit itu sakit. Kita ni sihat. Tetapi negeri dan negara kita, masyarakat kita sakit sekarang ni. Sakit itu lebih teruk daripada sakit di hospital. Maka akan dituliskan baginya ganjaran pahala. Dapat pahala. Sama seperti mana yang dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan bermukim dan dalam keadaan sihat. Boleh pahala berada. Maknanya tidak pelik kalau kita katakan orang yang sembahyang boleh sembahyang jemaat, berapa orang boleh sembahyang jemaat hari tu? 40 orang, 50 orang, 40 orang gitu tak? Maka yang tidak boleh sembahyang Jumaat tu berdosa tak dia? Ni apa nama ni? Ustaz Syekh Faisal tadi dia menyebutkan apa yang disebutkan oleh Ustaz Azhar Asma', walaupun benda ni dah selesai dah sebenarnya. Maka kita wajib sembahyang taubat. Dia kata tak perlu baik sembahyang taubat sebab benda itu tidak berdosa. Bukan setakat tidak berdosa, bahkan mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Mana yang pergi sembahyang Jumaat dapat pahala, yang tak pergi sembahyang Jumaat, yang tak boleh pergi sembahyang Jumaat pun dapat pahala. Maka ditulis baginya ganjaran pahala sama seperti mana yang dilakukan seseorang semasa dia dalam keadaan mukim sebelum tu dan dalam keadaan sihat sebelum tu. Dengan syarat janganlah mari niat yang lain. Hodam balik ikut, aku malas ikut nak pergi sembahyang Jumaat. Kalau gitu dah ci. Jadi tuan-tuan boleh tengok hadis ni pada muka surat 176.
pada muka 176 kitab buku ni, boleh tengok hadis tu. Baik, dalam kes semayang fardu, kita semayang jarak-jarak ni, kita semayang serupa seorang ni, 1 meter seorang ni, dia ada orang tanya baru ni, Ustaz sampai bila kita nak duduk gini ni, sampai bila? Kata apa? Oh, memang tak sedap kita jauh-jauh gitu, sebab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rapat-rapat dalam saf kita. Tapi dalam keadaan begini memang hati kita tak berapa nak sedap mana, tetapi atas nama kita taat kepada perintah Allah berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga ijma' ulama dan juga qiyas, maka kita patuh dengan hati yang tulus ikhlas. Baik, saya nak bawa gini. Tuan-tuan kalau boleh tengok dalam muka surat 176 lah. Kalau kita mari depan sikit, 174. Muka surat 174, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, adalah hujah kepada semayang fardu kita. Qiyam itu merupakan rukun dalam solat kita. Barang siapa yang tidak uzur, dia duduk, maka semayangnya tidak sah. Waqumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Itu pada muka 172. Kemudian boleh ke dok kita semayang dalam keadaan duduk? Tak boleh. Kalau semayang sunat, semayang sunat dia bukan rukun. Qiyam itu bukan rukun dalam solat sunat. Tetapi dia akan mendapat pahala separuhnya. Misal kata lepas semayang isyak, kita nak semayang sunat isyak, kita semayanglah duduk, misal kata kita uzur apa, kita tak ada uzur, tak ada apa, tapi kita dah uzur tetapi kita nak semayanglah duduk, boleh ke tak? Boleh. Hujahnya dalam muka 173, salatuhu qa'iman afdal min salatihi qa'idan, wa salatuhu qa'idan ala nisfi min salatihi qa'iman. Salat berdiri lebih afdal daripada salat duduk. Ini semayang sunat, semayang sunat, bukan fardu. Fardu wajib qiyam. Dan pahala salat dalam keadaan duduk adalah separuh daripada salat dalam keadaan berdiri. Separuh. Kalau dalam keadaan baring pula, separuh daripada dalam keadaan duduk begitu. Baik. Bagi semayang fardu orang yang uzur, adakah solat duduk tu dapat separuh? Dah. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata dalam kitabnya pada muka 201 jilid yang keempat, wala yankus sawabuhu ala an sawabihi fi halil qiyam li annahu ma'zur. Adakah pahala solat fardu dalam keadaan duduk begini juga akan mendapat pahala separuh seperti semayang sunat tadi? Kalau semayang sunat kita berdiri dapat penuh, duduk dapat separuh. Adakah orang yang uzur semayang dalam keadaan duduk dia dapat separuh juga? Oh, tidak. Mereka mendapat pahala penuh seperti mana solat berdiri juga kerana ada keuzuran. Menurut Imam An-Nawawi, tidak berkurang pahalanya, yakni solat duduk seperti mana solat dalam keadaan berdiri kerana mereka dalam keadaan keuzuran. Baik. Tuan-tuan, kita semayang sekarang ini dalam keadaan tidak rapat-rapat. Kita semayang dalam keadaan renggang-renggang. Adakah itu mengurangkan pahala jemaah kita? Tidak. Wala yankus sawabuhu an sawabihi fi halil qiyam. Mana tidak, dalam keadaan kita duduk semayang jauh-jauh begini, tidak mengurangkan pahala kita li'annahu ma'zur, kerana kita ada keuzuran. Kita kalau tidak ada COVID-19, ada tak kita semayang gitu? Tak ada. Jadi kita semayang rapat pun kita dapat pahala sama. Kita semayang sedepa seorang, 1 meter seorang pun kita dapat pahala sama seperti mana kita semayang dalam keadaan rapat juga. Dan kalau begitu,
apa peduli kita berapa lama tu, setahun ke 2 tahun ke sembahyang dalam keadaan begitu, pahala kita kurang tak? Pahala tidak kurang. Buktinya ni, buktinya. Jadi kalau kita faham ni, kita tak balas sama kita. Balas sama kita. Dalam Facebook saya malah baca kadang-kadang. Malah nak baca sebabnya dia balas kadang-kadang melibatkan soal hukum. Soal hukum, ya Allah. Jadi bertakwalah kita kepada Allah, kembalilah kita kepada hukum syarak kita. Siapa perekat sumpah maki, Allahu Akbar. Sama juga ingat dah dulu di masjid ni juga, Masjid Kebaikan juga, saya cerita tentang kisah pemandu bas ekspres. Saya dulu berulang Kuala Lumpur Terengganu. Satu malam, hari tu bulan puasa, 3 hari puasa. Malam tu saya naik bas. Rupa tak ramai orang nak naik bas bulan puasa ni. Awal-awal puasa tu 3 orang je. 3 orang. Lepas tu dia kata 2 orang, 5 orang dalam bas tu. Saya bimbang takut dia ngantuk, saya pergi sembang dia. Saya duduk tepi tu, bila tahu start ni, kau kecang soalan dia. So Ustaz, saya nak tanya soalan. Saya rasa nak berhenti kerja saya. Kata buat apa nak berhenti kerja? Masa tu bas lalu ikut Temerloh, jalan lama. Masa tu highway dah siap lagi. Lebuh raya dah siap lagi. Terlalu ikut tu. Lalu ikut Kampung Awah. Ada satu surau di Kampung Awah tu. Masa tu dalam dekat kos sebelah tu, orang turun daripada surau. Dia kata apa dak rugi saya? Kata dia babah tu. Cuba tengok tak? Cuba tengok tu. Cuba tengok orang tidak kerja macam saya ni, dia boleh pergi duduk surau, dia boleh semayang tarawih bulan-bulan puasa gini tau. Allah, saya duduk tarawih dengan setengah bah saya ni. Kata pakcik, pakcik nak berhenti kerja kerana tak boleh nak tarawih tau. Sebenarnya pakcik, kalau pakcik faham akan kedudukan kerja pakcik ni, maka pakcik tidak akan berhenti kerja. Sebab apa? Sebab pakcik dapat pahala lebih daripada orang duduk surau. Warna pulak gitu. Pakcik tengok depan je. Yang pertama pakcik buat kerja ni, bawa bah ni, sunat ke wajib? Sunat. Atau wajib. Yang duduk surau tu sembahyang sunat tarawih, sunat ke wajib? Sunat. Nama yang sunat tarawih. Maka pakcik dapat pahala lebih daripada itu. Yang kedua pakcik malam ni bawa bah. Kalau pakcik dah bawa bah malam ni, di mana pakcik? Sudah tentu duduk di surau, duduk di masjid sembahyang sunat tarawih bersama dengan orang lain. Maka halangan itu bukan halangan daripada kita, maka halangan itu akan mengundang untung. Mana pakcik mendapat pahala tidak kurang 1 sen pun, seperti mana orang sembahyang sunat tarawih mana. Pakcik dapat pahala tarawih tu. Niatul mukmin khairum min amali. Niat orang mukmin tu lebih baik daripada amalannya. Mana kalau pakcik niat sikit je dalam hati. Kalau dok kerana aku kerja malam ni, sudah badan tu aku akan ada surau sembahyang tarawih. Maka pahalanya tidak kurang 1 sen pun. Allahu Akbar. Lepas tu ada orang puang seorang dia main mengadu, saya rugi, saya jadi orang puang, saya rugi. Dah, kalau rugi tukar, kita tukar dulu biar ustaz jadi orang puang. Ustaz ni main-main dah. Dah, soalan itu main-main, maka jawapan pun main-main juga. Apa benda soalan sebenarnya? Dah, ustaz saya duduk sebelah surau. Malam-malam orang tarawih kau. Dah saya uzur, dah dia nak pergi surau. Dengar orang tarawih dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Allah, gedah hati saya. Ketika kalau kena caranya, kak lebih untung daripada orang lelaki. Daripada saya, daripada orang lelaki. Kak ada suami kan? Ada tu. Suami pergi masjid sembahyang tarawih, kongsi dengan kita. Satu. Kemudian kita niat pula, kalau tidak kerana aku uzur malam ni sorbaran tentu aku akan berada di surau. Maka kita dapat pahala tarawih tu tidak kurang 1 sen pun. Niatul mukmin khairum min amali. Untuk orang ni. Sungguh Ustaz. Dia hadiah tukar, terima hadiah. Terima kasih banyak saya. Kata tak boleh cakap gitu. Macam kita tak reda Tuhan jadi kita ni orang lelaki tau. Itu halangan mengundang keuntungan. Kemudian yang ketiga, pakcik bawa bah malam ni, duduk belakang beli tiket mama tu, pakcik menunaikan hajat saudara ni.
saudara sesama Islam, maka Pak Cik dapat pahala pula situ. Yang ketiga, sentiasa dapat qiyamul lail. Apa maksud qiyamul lail? Qiyam, bangun lain malam. Bangun malam. Untuk apa? Untuk beribadah. Dapat Cik bawa bah malam ni ibadah tak? Ibadah. Qiyamul lail. Sentiasa dalam keadaan begini. Yang kelima, sentiasa dalam keadaan ibadah. Pak Cik bawa bah ni ibadah Pak Cik. Tekan minyak ibadah dapat pahala. Tekan kelah ibadah dapat pahala. Bola steering ibadah dapat pahala. Sekiranya wali'azubillah minta jauh, misal kata kalau aksiden mati dalam keadaan begini, mati dalam keadaan kita beribadah. Allahu akbar. Pak Cik, untung Pak Cik bawa bah malam ni, pahala tarawih dapat, pahala Allah macam-macam pahala dapat. Sungguh tak, kalau gitu dah adil lah. Dah Pak Cik nak berhenti tu, ada dah kerja? Tak ada kerja tu. Habis dah kira tu berhenti jadi tu nyadak ke apa tu. Dah cerdik mikir gitu. Bawa bah je, dapat pahala Allah berlipat kali ganda. Maka kalau kita mikir gitu, insya-Allah mudah-mudahan kita tidak persoalkan apa yang berlaku hari ini. Baik. Allah turunkan COVID-19 ni adalah untuk memberikan kepada kita ujian. Memberikan ujian kepada kita. Allahu akbar. Allah firman, auzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Untuk apa? Allah turunkan ujian kepada manusia ni. Adakah manusia itu mengaku aku beriman ni? Aku sudah beriman. Tapi nanti dulu aku dah uji lagi. Maka Allah turunkan ujian kepada orang-orang terdahulu dan turun kepada kita ni. Untuk apa? Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah nak tahu siapakah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada aku, dan siapa yang kadzibin, yang berdusta. Mu ni pelawak ni, berbohong ni, rupanya mu tak beriman. Mu tidak beriman. Allahu akbar. Orang yang macam mana? Orang yang tidak mempercayai akan orang yang tidak ambil pengajaran daripada ujian yang Allah turunkan kepada kita. Allah turun pada kita, Allah tahu. Oh, rupa-rupa pak kita ni ramah sangat dah. Maki ulama, maki mufti, mufti anjing, mufti babi. Allah tahu. Kau nak tahu siapa dia sebenarnya? Siapa dia sebenarnya? Allah turunkan bala COVID-19 ni banyak hikmahnya. Allah tahu siapa dia. Jadi ada berapa minit lagi? Ada 10 minit lagi. Saya nak cerita satu kisah. Saya cukup bimbang dengan apa yang berlaku hari ni. Sebab apa berlaku ni? Saya mengkaji, saya kaji. Ada satu buku, Al-Ghulu Mazahiruhu Asbabuhu Ilajuhu. Ghulu ni mana apa? Melampau. Kewujudannya, macam mana dia boleh wujud, macam mana penyebabnya, dan juga jalan penyelesaian. Dalam buku ni ada dengan saya. Siapa nak baca boleh. Tapi bahasa Arab lah. Mudah je bahasa Arab pun. Pada muka surat 42 dan 43. Muka surat 42, 43, Nabi SAW bawa satu cerita. Ammar bin Yasir dan Sayyidina Ali radhiyallahu an duduk depan Nabi masa tu. Dua orang cakap dengan kita lah, mudah kita faham. Dua orang ni, mana tak aku nak cerita, ada dua orang yang paling jahat, yang sangat jahat, yang cukup jahat. Mana nak tahu tak? Kata Sayyidina Ali dan Ammar bin Yasir, dia kata, naklah ya Rasulullah, bahkan kami nak dengar ya Rasulullah. Maka Rasulullah sebut yang pertama sekali Uhaimir. Uhaimir siapa dia? Ini daripada kaum Samud. Ini umat Nabi Saleh. Siapa Uhaimir? Iaitu lelaki yang nak sembelih lembu mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh kata lembu tu lembu mukjizat. Dia nak gimana, nak minum air, nak makan apa, asal peduli ke dia, secara dia lah. Uhaimir dia bangun, saya akan sembelih, aku akan sembelih lembu ini. Allah sifatkan orang yang macam ini membantah kata Nabi ini, sabda Nabi ini, maka dia termasuk dalam orang yang jahat.
Saya nak tengok yang kedua ni. Yang kedua ni saya cukup bimbang. Sebab apa cukup bimbang? Mari kita tengok sama-sama. Orang yang kedua yang paling jahat, dia kata pada Musa 43 dalam kitab ni, dia kata seorang lelaki yang akan memukul kamu dengan pedang, dengan parang. Ya Ali, jaga-jaga ni. Maknanya Rasulullah sebut, ya Sayyidina Ali, jaga-jaga. Akan berlaku. Ni benda dia dah berlaku lagi. Kita belajar dalam sejarah Islam, Sayyidina Ali dibunuh oleh seorang sahabat yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Ada orang kata Maljam, ada orang kata Muljam. Ada orang panggil Ibnu Muljam. Siapa Ibnu Muljam ini yang bertindak membunuh Sayyidina Ali? Jadi Rasulullah cerita masa tu benda tak berlaku lagi, tapi Nabi sudah nampak akan berlaku begini. Maka kita buka sejarah ni, dalam kitab ni ada cerita Abdul Rahman bin Muljam ini adalah seorang alim Quran. Dia hafal Quran. Bahkan dia berpuasa di siang hari dan bertahajud di malam hari. Bukan sembarangan orang ni, bukan orang jahat dia ni, bukan gangster, bukan orang jahat lah. Dia ni diiktiraf oleh para sahabat semasa Sayyidina Umar menjadi khalifah. Gamna Mesir Amru ibn al-As, Sayyidina Amru ibn al-As kirim surat kepada Sayyidina Umar, tak ada ke Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, ada orang yang boleh mengajar orang Quran, tolong hantar ke Mesir, tolong orang Mesir nak belajar Quran. Maka Sayyidina Umar hantar siapa dia? Abdul Rahman bin Muljam. Ditulis surat, Ya Amru ibn al-As, aku hantar kepada kamu ni seorang yang alim, yang ahli Quran. Tolong muliakan dia, beri rumah kepada dia untuk dia berteduh dan tempat orang Mesir mari nak belajar Quran. Maka Ibnu Muljam ni dihantar ke Kairah. Saya ukur dalam map ni, Madinah dengan Kairah ni dalam 1400 km lebih. 1407. Dia hantar ke Mesir untuk mengajar. Tapi sebab apa akhirnya dia menjadi seorang pembunuh? Dia bunuh pula bukan sebarang orang. Kalau sekarang ni dia bunuh Perdana Menteri lah. Dia bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka Ustaz Datuk Samsuri ada jawapannya. Apa kata kalau kita dengar Ustaz Samsuri yang bagi Ustaz Samsuri cerita Abdul Rahman bin Muljam bila sampai di Mesir, dia mengajar orang Mesir dan sebagainya. Dalam pada dia duduk di Mesir, tuan-tuan, tiba-tiba masuk dalam otak dia pemikiran dan fahaman Khawarij, masuk dalam kepala dia. Dia mula duk jadi tak setuju dengan khalifah-khalifah Islam. Dia dah mula dah. Sebab apa? Benda ni dah doktrin masuk. Benda ni dah doktrin masuk dalam kepala dia. Dan akhirnya dia terpengaruh dengan fahaman Khawarij. Khawarij ni tuan-tuan, mereka ni siapa? Golongan Khawarij ni. Khawarij ni dia siapa pun dia tak setuju. Hamai siapa pun semua dia tak setuju. Dia yang betul. Ini Khawarij. Benda tu masuk dalam kepala Abdul Rahman bin Muljam, yang kita cerita hebat dia, yang kita cerita dia diiktiraf oleh sahabat-sahabat, oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang tulis kitab tu. Al-Ghulu maksudnya apa? Melampau. Sifat melampau. Kita boleh tengok dalam Facebook hari ni berapa ramai orang ghulu duduk dalam Facebook ni. Berapa ramai. Dia duduk atas parti apa, dia duduk atas fahaman apa, tu dia simpan kat dia. Tapi tulisan dia dalam Facebook tu ghulu, melampau. Sampai siapa saja yang tak setuju dengan jalan dia, dia maki sampai tak ada reserve. Kita boleh tengok dalam Facebook, balik sekali lagi boleh baca. Ini sifat al-ghulu, sifat melampau yang Nabi tak mau ada dalam kalangan umat dia.
Baik. Biasa dengar tak Khawarij? Tuan-tuan biasa dengar tak Khawarij? Allahu Akbar. Ustaz Ustaz Samsudi, Ustaz Datuk Samsudi sebut tadi, dalam keadaan dia duduk mengajar Quran di Mesir tu, tiba-tiba masuk dalam kepala dia fahaman Khawarij. Siapa Khawarij? Khawarij ni tidak kira siapa dia tak setuju belaka. Jadi faham akan agama dengan faham Quran dengan faham agama dia lain. Dia pandai Quran, baca Quran, dia qurra, dia qari, dia mukri. Dia pandai baca Quran, dia pandai berlagu, pandai apa. Tidak semesti dia faham akan agama. Sebab tu kata Rasulullah, hadis ni hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia diberi faham akan agamanya. Ibnu Muljam, Abdul Rahman bin Muljam ni, dia tidak termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah pada dia, maka dia tidak diberi faham akan agamanya. Kalau kita faham akan agama kita seperti mana yang saya sebutkan tadi, dengan ijma' ulama'nya, dengan qiyasnya, dengan Quran, dengan hadisnya, bila kita faham akan agama kita dengan ruksah azimah dan ruksahnya, apa yang saya tulis dalam buku ni pada juzuk yang kedua, saya nak tuan-tuan baca, kena hadam betul-betul bab yang kedua tu, bab azimah dan ruksah tu, baru kita boleh faham, oh kita dalam keadaan ruksah, hukum azimah tidak terpakai kepada kita. Sebab tu kalau kita ngaji mana-mana tak, ustaz akan baca doa di akhirnya, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman kepada kami dalam urusan agama, dan ajarkanlah takwil, yakni tafsir Quran. Kalau kita faham Quran, tafsir Quran, tapi tidak berapa fiqh, kita tak pandai dalam bab fiqh, maka kita tidak termasuk dalam golongan apa yang disebut tidak diberi akan tidak dikehendaki baik oleh Allah itu. Allahu Akbar. Ini terbimbang. Maka bila kita faham akan agama kita sekarang ni dalam keadaan bukan biasa, dalam keadaan luar biasa kita ni. Dalam keadaan tak pernah lagi berlaku masjid ditutup, ataupun yang perginya boleh pergi sembahyang Jumaatnya dalam berapa orang sangat. Yang pergi sembahyang jemaah dalam berapa orang? Dalam 4-5 orang saja. Ini dipanggil uzur. Uzur syar'i itu ialah suatu keadaan bukan biasa, yang sukar, yang sempit, yang sulit, yang susah, yang dihadapi oleh seseorang. Ini bukan dihadapi oleh seorang, semua orang dalam dunia. Sampai di Mekah, Madinah pun, haji kita tak boleh nak pergi tahun ni. Allahu Akbar. Menyebabkan kita ni terhalang. Keyword dia adalah terhalang daripada dapat menyempurnakan sepenuhnya tuntutan syariat Islam. Sebab tu saya dapat merasakan bahawa saya tulis buku ni memang tepat pada masanya apabila kita terus menghadapi suasana pandemik COVID-19 ni. Boleh kita manfaatkan buku ini untuk kita menjawab persoalan-persoalan yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Allahu Akbar. Dalam keadaan begini, dalam keadaan kita sihat ada, dalam keadaan kita tidak sakit, dalam keadaan masyarakat kita tidak sakit, dalam keadaan negeri dan negara kita tidak sakit, tak ada pandemik, maka hukum azimah, hukum asalnya akan terpakai pada kita. Kalau kita nak semayang, kena ambil semayang macam biasa, semayang berdiri macam biasa, lepas tu semayang berjemaah rapat-rapat, boleh semayang berjemaah, boleh semayang Jumaat. Itu azimah, hukum azimah terpakai kepada kita. Tapi sekarang ini kita tidak berada pada keadaan suasana azimah. Kita kan dalam keadaan uzur. Bahasa kita uzur sakit kan? Sakit. Bahasa kita sakit, darat cetang. Tetapi dalam hukum fiqh kita, uzur itu dia termasuk orang yang
terhalang. Abang bomba kita, dia 5 minit lagi nak masuk waktu maghrib, ada panggilan kecemasan. Maka mereka tidak boleh tunggu, mereka kena pergi. SOP di balai bomba, jentera mesti keluar daripada balai kurang daripada 1 minit selepas panggilan kecemasan. Dia pergi sebelum maghrib 3-4 minit tu, wing pergi. Dalam waktu maghrib tu mereka menjalankan tugas mereka. Kemudian balik ke balai balik, maghrib ada lagi. Ada dekat kos 9 dah. Dah maghrib dia, mereka terhalang. Mereka uzur. Tu abang bomba tu uzur belaka tu. Uzur nak kerja mana? Dah uzur bahasa syarak kita. Bahasa syarak kita, bahasa fiqh kita, uzur adalah terhalang. Keyword dia adalah terhalang. Jadi kita sekarang ni terhalang oleh SOP. Jadi Syekh Faisal dah sebut tadi, bila terhalang terhalang oleh SOP ini, maka sudah sepakat ulama satu dunia, ia termasuk dalam keuzuran. Jadi pada masa itu hukum azimah sudah tidak sesuai terpakai pada kita. Kita tak boleh semayang rapat-rapat. Allah, saya ada terima satu audio yang duk ceritanya, kita ni duk semayang renggang-renggang ni, semayang sedepa seorang ni, ini ikut sunnah WHO. Ya Allah, ini sudah disepakat oleh ulama. Bila disepakat oleh ulama, ia sudah menjadi ijma'. Bila sudah menjadi ijma', maka wajib bagi kita mentaati hukum itu. Sebab kita taat di situ bukan membabi buta, bukan membuta tuli, tetapi kita ikut akan apa yang diputuskan oleh syariat. Cuba kita dengar Ustaz bagi Abu jemaah Anas yang tidak Al-Madani. dapat hadir solat Jumaat. Dia kata apa? Bagi jemaah yang tak dapat hadir solat Jumaat dengan sebab PKP, dengan sebab SOP, kita kata kita akur kepada pentadbiran pihak pemerintah. Kita akur pada pentadbiran pihak pemerintah. Jadi kita tak pergi solat Jumaat sebab akur taat pada wali amri dengan maslahah. Bukan taat babi buta, kata orang membabi buta ke membuta tuli ke, bukan. Kita taat dengan sebab maslahah. InsyaAllah kita tidak berdosa. Tak perlulah keluar video dengan sebab dengan sedih-sedih cakap orang tak pergi solat Jumaat ni kena taubat, kena begini. Kita kata kalau macam tu pergi suruh taubat dulu pejabat-pejabat agama, mufti-mufti di Malaysia yang mengeluarkan fatwa, pandangan membenarkan orang Islam ini berkurung buat seketika dengan sebab ini. Janganlah pendakwah-pendakwah kita ni suka keluar benda-benda yang mencelarukan. Nanti orang rempuh semua masjid, apa kau nak buat? Langgar semua SOP, apa nak jadi? Jadi kita janganlah suka main sentimen. Fiqh ni dia ada law dia, ada lorong dia. Maka itu yang patut kita buat. Okey tuan-tuan, apa yang berlaku hari ni, ni apa namanya, duk sumpah maki ni, mufti yang buat keputusan ni anak anjing panggil mufti. Allahu Akbar. Saya bimbang takut apa yang disebutkan oleh Ustaz Samsuri tadi. Ini adalah fahaman khawarij yang sudah masuk dalam masyarakat kita, dan orang kita dalam keadaan dah sedar. Ni saya dah anggap ni semua maki mufti ni, ini semua fahaman khawarij yang sudah masuk dalam masyarakat kita. Orang khawarij ni siapa pun dia setuju. Ambil tengok dalam Facebook ni. Selama ni tahu, malah nak baca, sakit hati pun dia. Baik, saya bimbang apa? Kalau orang biasa cakap gitu, boleh tahan dia, mereka dalam keadaan kejahilan. Kalau ustazah yang cakap begitu, saya cukup bimbang. Cuba tengok ni. Pada hari Jumaat, nak jadah pada Jumaat, kerana lelaki ini tanggungjawabnya berat. Dia menanggung dosa anak, dia menanggung dosa isteri-isterinya, menanggung dosa anak-anaknya. Tetapi setiap hari Jumaat Allah memberi hadiah kepada lelaki yang berhenti sebentar, menunaikan solat Jumaat, merapatkan saf
dan mereka apabila mereka solat Jumaat, maka Allah Ta'ala beri hadiah kepada mereka, iaitu keampunan Allah Ta'ala. Sesiapa yang hadir pada hari itu, maka Allah ampunkan. Itu yang Allah sampaikan pada hari Jumaat. Berapa Jumaat dah kita semua kerugian? Berapa Jumaat? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan redha? Adakah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar akan redha? Jangan mengata adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil vaksin jika masih hidup. Jangan kamu mengelirukan masyarakat. Kamu nak buat sesuatu, kamu buat. Kamu nak membenarkan sesuatu, kamu benar. Tetapi jangan kamu mempergunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyesatkan manusia. Ya, jangan sekali-sekali. Baik, saya cukup bimbang. Ghulub ni mana apa? Ghulub ni melampau. Saya bimbang takut. Fahaman Khawarij seperti mana yang Datuk Ustaz Samsudi sebut tadi, fahaman Khawarij ni sudah meresap masuk dalam masyarakat kita dan kita terpengaruh secara tidak sengaja. Abdul Rahman bin Maljam, dia bukan orang jahat. Dia orang ahli Quran. Dia tetap Sayyidina Ali tu dalam keadaan dia takbir Allahu Akbar dan dibaca satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Ya, orang ahli Quran. Allahu Akbar. Dari kita yang tidak ahli Quran ni, tak tahu yang tidak bertahajud malam, yang tidak puasa siang hari, puasa sunat, dah tahu lagi teruk lagi apa dia itulah. Jadi kalau Abdul Rahman bin Maljam ahli Quran ni terlibat dengan fahaman Khawarij, apatah lagi kita. Cuba tengok tadi. Ni jelas dah duk menghina mufti, duk kata. Sedangkan benda ni ijma' ulama satu dunia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita terhindar daripada fahaman Khawarij ni. Kalau kita dengar yang ustazah tu cerita tadi tau, Allah, bahaya pada masyarakat kita. Dia mengatakan mufti-mufti ni menyesatkan masyarakat, mengelirukan masyarakat. Padahal dia yang mengelirukan masyarakat. Dia tak faham bahawa ini sudah ijma' ulama satu dunia. Maka wajib kita ikut. Allahu Akbar. Jadi dah dulu untuk malam ni, dan insya-Allah kita jumpa pula di minggu-minggu yang akan datang. Saya minta maaf kalau ada salah silap begitu gini. Insya-Allah di lain masa kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.